KPM. Kilo, 5 kilo, 2.5. Mana guna yang ni lah sekejap lagi. Hai adik-adik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar adik? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat dan masih lagi sangat bersemangat sebab hari ini dalam Cergas Bersama Jurulatih, kita akan teruskan pembelajaran kita dengan topik bersenam menggunakan weight plate. Jadi sekarang ni, tak nak buang masa, jom semua kita mulakan aktiviti kita dalam Cergas Bersama Jurulatih. Kembali lagi di slot aktif di TV KPM bersama dengan Coach Paysan. Seperti yang kita cerita sebelum ni, Coach merupakan bekas atlet bola jaring negara kan Coach? Ya, betul. Sebenarnya Mara terfikir, kenapa bola jaring? Kenapa tak sukan lain? Saya terlibat dengan bola jaring ini sebab pengaruh daripada kakak saya. Kakak pun atlet juga ke? Yes. Okey, jadi Coach, apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, adik-adik di rumah, hari ini kita akan belajar combine exercise. So, it's a bit complicated sebab dia menggunakan keseluruh badan otot untuk melakukan aktiviti hari ini. Jadi hari ini memang berpeluh-peluh, semua masa digunakan kan? Kemungkinan esoknya akan sakit-sakit badan. Ada tips tak kalau tak nak sakit badan ni? Tak ada tip. Dia memang itu adalah proses dia. So bila kita rasa soreness pada otot kita itu bermakna kita melakukan dengan efektif. Tapi kan Coach, kalau kita buat aktiviti warm up, kita akan rasa lebih senang lah esok kan? Tak begitu susah kan Coach? Actually warm up ni adalah penyediaan otot kita untuk melakukan aktiviti seterusnya. Okeylah, cakap pasal warm up, jomlah kita pun start warm up session kita pada waktu ini sekarang. Yes. So Coach masih lagi mengekalkan aktiviti yang pertama untuk menaikkan kadar nadi adik-adik dan yang kedua meregangkan otot-otot yang terlibat pada aktiviti seterusnya. So yang nombor satu adalah crossover, yang kedua adalah leg swing tambah dengan hamstring stretch. Coach suka gabungkan kedua-dua aktiviti ini dalam satu aktiviti kerana ia lebih memberi impak kepada otot kita dan jimatkan masa. Alright? So, kita akan mulakan dengan crossover. Coach akan tunjukkan. Alright. So, kita akan berdiri, kaki buka seluas bahu. Alright. Ini adalah ready position. Okay. So, tangan letak di pinggul. Alright. So, kita akan crossoverkan kaki kanan ke hadapan dan kaki kiri ke belakang. So, crossover macam ni. Alright. So, kemudian kita akan kembali ke posisi permulaan. Okay. So, kemudian kita akan change side pula ke kiri, ke depan dan kaki kanan ke belakang. So, kita namakan ini adalah crossover dan kembali ke posisi permulaan. Okay, so Coach akan tunjuk dalam keadaan slow-mo. Alright, from here. So, kita akan crossover and come back. And crossover and come back. Alright, okay, boleh? So, kita akan buat sama-sama dengan kiraan 10 ulangan. Alright, boleh? Dengan kiraan 3, 2, 1. Alright, good job. So continue. Yup. Okay. Alright, untuk aktiviti ini adik-adik perlu memberikan tumpuan apabila melakukan ini. Sebab apa? Dia melibatkan koordinasi kaki dan different direction. Alright, so untuk regangan yang kedua adalah leg swing tambah dengan hamstring. Alright, so kita akan mulakan dengan kaki kanan. Alright, so position kita akan leg swingkan ke hadapan, kaki kanan. Alright, touch, kemudian tarikkan kaki kanan ke belakang dan stretchkan kaki kiri. Okay, so pastikan apabila kita nak stretching hamstring, pastikan kaki yang ni straight, lurus
dan kaki kanan dibengkokkan sedikit. Okey, coach akan tunjukkan daripada sisi. Okey, so kick dan bawakan ke belakang dan bendkan kaki kiri dan stretch. Okey, so apabila lakuan ini, ia melibatkan stretching pada hamstring. Alright, so coach akan tunjuk lagi sekali. So kick, touch, kemudian bawa ke belakang dan bendkan dan stretch. Okey, boleh? So kita akan lakukan aktiviti ini 5 kanan dan 5 kiri. Alright, so kita akan start dengan kanan dulu. Alright, dengan kiraan 3, 2, 1. So touch, bend and stretch. Hold dalam 2. Okey, so kick lagi, kick terus and stretch. 2. Alright, kick terus and stretch. Alright, so keep going, keep going. Alright, so untuk more, dia mempunyai flexibility yang lebih. So, kalau perhatikan, dia boleh kick lebih daripada paras pinggang. Alright, so very good untuk more punya flexibility. Okay, alright. So, untuk leg swing ini, ikut kemampuan adik-adik. Alright, so kalau adik-adik baru first time nak lakukan ini, so hanya lakukan pada paras yang adik boleh sentuh. Alright, so tadi selesailah warm up kita. Okey, aktiviti pertama adalah half kneeling twist. Okey, otot yang ditarget untuk exercise ini adalah oblique, alright, abdominal juga, kemudian dengan upper body. So, sekarang ni coach akan tunjukkan angsur maju kepada half kneeling twist ini sebab apa? Aktiviti kedua ni adalah berkaitan dengan aktiviti pertama ini. Alright, so coach akan tunjukkan cara untuk buat half kneeling. Alright, so adik-adik boleh nampak kan macam mana coach melutut separa. Alright, sebelah kaki di depan dan sebelah kaki di belakang. Alright, so pastikan kaki depan dalam keadaan 90 darjah dan kaki belakang pun sama juga. So sebab kita nak dapatkan base yang stable ketika kita melakukan aktiviti ini. Kita masih menggunakan weight plate sebagai peralatan kita hari ini. So, coach akan tunjukkan cara untuk memulakan aktiviti ini dengan memegang weight plate ini, rapatkan ke bahagian dada, kemudian kita akan twistkan ke kiri. Alright. Okey, macam mana kita nak tahu kita perlu twist ke arah yang mana? So, apabila kaki kiri kita di hadapan, kita perlu twistkan ke arah kiri. So, kita mengaktifkan actually oblique muscle kita dalam keadaan macam ni. Alright. Okey, so coach akan tunjuk lagi sekali. Rapatkan ke dada dan twist ke kiri dan kembali ke posisi permulaan. So, nanti adik-adik perlu coverkan belah kiri dan belah kanan. So, kita akan buat ulangan 5 kanan dan 5 kiri. Boleh, Fahmi dengan Mo? Alright, so kita dalam keadaan dalam posisi persediaan. Okey, so gripkan weight plate ini, rapatkan ke dada. Alright. Dengan kiraan 3, 2, 1. So, ke kiri. Okey. Pastikan adik-adik buat dekat rumah, engagekan core ini. Jangan bagi lembutkan. Alright, keraskan. So, make sure rotation ini berlaku hanya upper body saja tanpa melibatkan lower body. Alright. Okey, so sekarang ni adik-adik perlu change side ke side kanan. Okey, good. So, nampak tak? Pergerakan dia hanya melibatkan upper body. Alright? So, coach ajarkan aktiviti ini adalah berkaitan dengan aktiviti yang kedua yang lebih sukar. So, sekarang ni kita akan lakukan upper body dulu untuk biasakan dan penyediaan untuk kita ke aktiviti seterusnya.
Okey, aktiviti kedua adalah reverse lunges twitch. Okey, tadi kita dah belajar aktiviti 1 kan. Yang tu coach ajar macam mana angsur maju kepada aktiviti yang kedua ini. So, dia more and less sama dengan aktiviti yang pertama. Cuma sekarang ni kita menambahkan pergerakan reverse lunge. Alright. So, target masa dia adalah full body masa. Okey. So, kita akan contractkan glute kita. Alright. Glute kita untuk melakukan lunge ini. Alright. So, sekarang ni coach akan tunjukkan cara melakukan reverse lunge twitch. Okey. So, coach akan mulakan dengan kaki kanan akan tolak ke belakang. Alright. Turunkan. Okey. Pastikan masih lagi kedudukan 90 darjah. So, hold dalam position ini dan pegang weight plate dekat dengan chest dan twist ke kiri dan kembali ke posisi permulaan. Dan kemudian berdiri. Okey. Alright, coach akan tunjuk lagi sekali. Alright. So, rapatkan, make sure pegang weight plate ini. Alright. So, tolak ke belakang, steadykan dulu, kemudian twist dan kembali ke depan dan push up. Okey? So, kita akan lakukan 5 ulangan pada kiri dan 5 ulangan pada kanan. Alright, so kita akan buat sama-sama. Alright, so ready dengan position dengan kiraan 3, 2, 1. Alright. 3, 2, 1 and go. And twist. Come back and up. Yes. So tukar and up. Alright. Okay, stable. Alright. Tak apa, adik-adik tak perlu buat dalam keadaan yang laju. Yang pasti perlu mengawal pergerakan ini. Okey? Alright, up. Kalau adik-adik rasa kurang seimbang, alright, so adik-adik boleh turunkan lutut ni sampai ke lantai. Okey. Kalau rasa lebih nak advance, awak tak perlu sentuh pun pada lantai. So, tadi adalah reverse lunge twist. Aktiviti ketiga hari ini adalah half kneeling chop. Tadi kita dah belajar half kneeling juga kan. So posisi dia sama sahaja dengan permulaan kita untuk aktiviti ini. Alright. So untuk aktiviti ini, grup masa target kita dia adalah kompleks masa. Sebab dia melibatkan kelajuan apabila kita melakukan aktiviti ini. Alright. So yang penting kita pastikan engagekan core. So, control movement ini sebab ia melibatkan kompleks masa. So, keseluruhan perlu memberikan tumpuan. Alright, so coach akan tunjukkan cara untuk melakukan half kneeling chop. Alright, so kedudukan permulaan sama juga macam yang aktiviti pertama tadi. So, kita akan pegang weight, condong sedikit 45 darjah hala ke bawah. Alright, pegang, grip, pastikan grip. Okay. Kemudian, kita akan bawakan weight ini ke atas. So, masih lagi condong 45 darjah. So, pergerakan ini adalah transverse. Kalau you tengok, direction dia adalah transverse. Okey, nampak? Okey. So, ini adalah lakuan perlahan. So, coach akan tunjukkan dalam lakuan laju. So, daripada sini, up. Dan turun kembali. And up. And turun kembali. Okey, so coach nak awak fokuskan apabila kita chopkan ke atas, okey, pergerakan ke atas 45 darjah dalam keadaan laju. Alright, laju, eksplosif. Kita panggil kuasa lah. Alright, dalam keadaan yang laju. Kemudian apabila turunkan plate semula ke bawah, boleh slowly turunkan ke bawah. Alright, okey, so kita akan buat 5 kanan dan 5 ulangan pada kiri. Alright, boleh? Faham? Okey. So, dalam kedudukan permulaan, right, pastikan kaki stabil sebab ini melibatkan pergerakan yang laju. Alright. Gripkan weight plate
dan bawa ke sisi 45 darjah. Yes, good, one more. Bawah. Alright. So, pandangkan weight plate ini. Alright. So, move up dan pergerakan kepala pun sama. Okey. So, kita boleh buat Alright. So, 5 ke arah kiri. Okey. Permulaan dengan kiraan 3, 2, 1. Up. Okey. Okey. So, more dengan Fahmi, coach nak awak tambahkan kelajuan apabila chop ke atas. Okey? Okey. So, pandang pada weight and up. Yes, good job. Yes. So, apabila lakukan aktiviti ini, perlulah coach ingatkan, engagekan core supaya kita tak terlebih twistkan untuk hurtkan kita punya back muscle. Okey? So, tadi adalah half kneeling chop. Okey, aktiviti yang terakhir pada hari ini adalah standing plate chop. Aktiviti ini memang memerlukan kelajuan dan kekuatan. Sebab apa? Ini adalah kegemaran aktiviti untuk meningkatkan explosive power. Alright? So, aktiviti ini perlu adik-adik beri tumpuan apabila melakukan ini, kena berhati-hati dan menjaga postur badan. Alright, so coach akan tunjukkan cara permulaan. Alright, so tadi kita dah belajar half kneeling. Okey, adik-adik dah belajar half kneeling macam mana nak pusingkan plate ini condong 45 darjah ke atas, dan kali ini kita akan melakukan dalam keadaan berdiri. Alright, so coach akan tunjukkan berdiri seluas bahu dalam keadaan yang selesa. Alright, slightly bendkan lutut. Okey, dalam keadaan selesa. So, pastikan apabila kita lakukan locking ini, pastikan kita selesa dan stabil. Alright, so coach akan tunjuk daripada sisi dalam keadaan macam ini. So, make sure archkan back dan lock. Okay, so kaki tidak perlu ada pergerakan buat seketika ini. Alright, so kita akan placekan plate daripada sisi 45 dan condongkan ke atas. Okey, so apabila kita lakukan chop ini, kaki kita boleh sedikit fleksibel di mana bila kita pusingkan, kita boleh twistkan. Okey, nampak tak kaki coach? Supaya kita boleh pivotkan ke arah kiri. Okey, pergerakan macam ni. Alright, so kalau daripada ke kanan, kita akan bermula daripada kiri dan chopkan ke atas. So, pastikan kaki kita masih dalam keadaan pivot, supaya kita dapat transferkan tenaga daripada kaki ke upper body. Alright? Okay, understand? Okay, so sekarang ni kita akan buat sama-sama dengan Mo dan Fahmi dengan kiraan 5 kiri dan 5 kanan. Alright, ready? Okay, so dalam kedudukan sedia. Okay, slightly bend. Alright, 3, 2, 1 and go. Okay, good. So, nampak tak apabila tengok pada posture Fahmi, apabila dia buat, dia akan tolak sekuat hati ke arah kiri. So, condongkan. So, kita mulakan dengan kiri ke kanan. Alright. So, slightly pivotkan kaki apabila ke sana. Yes. So, kita akan transferkan tenaga ke arah atas. Okay. Yes, okey. Konsep dia bila kita buatkan, kita lakukan aktiviti ini macam umpama kita lemparkan sesuatu. Macam itulah. So, itu adalah kita umpamaan macam mana kita nak lakukan standing plate chop. Adik-adik pernah tengok kejohanan Olimpik dalam acara angkat berat, adik-adik kan perasan setiap weight plate ni mempunyai warna yang berbeza. Kalau nak tahu kenapa berbeza ni, sebab setiap warna melambangkan berat yang berbeza, bermula daripada warna putih,
hijau, kuning, biru dan merah. Setiap warna ni melambangkan peberat yang lain. Jadi kita mula daripada berat 5 kilo, 10, 15, 20 dan 25. Dan satu lagi fakta menarik, setiap wet plate ni bukan dispray, bukan diwarnakannya, tapi dibalut menggunakan getah yang istimewa. Okeylah, tibalah sesi cooling down bersama Coach. Ni adalah sesi yang dinanti-nantikan oleh adik-adik di rumah. Sebab apa? Setelah selesai kita melakukan aktiviti yang berat tadi. Okey, so 2 aktiviti hari ini Coach akan kongsikan untuk sesi cooling down ini adalah yang pertama adalah hip stretch. Alright, so hip stretch ini Coach nak tekankan kita akan buat dalam keadaan baring. So yang kedua adalah chow pose. Alright, so Coach akan tunjukkan aktiviti yang pertama. Okey, so kita akan baringkan dalam keadaan yang selesa. Okey, so pastikan jangan archkan back. Sebab apa? Kita nak rehatkan kita punya back muscle. Alright. Okey, so kemudian kita silangkan kaki kiri ke kanan. Tapi kita perlu tarikkan kaki kanan kita, rapatkan ke dada. Alright, serapat yang boleh supaya kita dapat merasa stretching di bahagian hamstring dan glute kita. Alright, so dalam posisi ini kita perlu hold dalam 12 saat. Okey, so kemudian kita chain sidekan. Alright, dan kita akan hold dalam 12 saat. So make sure apabila kita lakukan aktiviti ini, kita sentiasa bernafas dan dalam keadaan yang relax. Okey, so Fahmi dengan Mo akan buat sama-sama dengan adik-adik di rumah dengan kiraan 12 saat. Okey? Alright. So, kiraan 3, 2, 1 dalam ready position. Okey, and up. Alright. Rapatkan. Okey. So, otot mana yang awak rasa, Mo? Dekat belakang ni kan? Okey, hamstring. Okey, Mo akan rasa lebih pada hamstring. Okey, so kemudian chain side. Okey. Alright, Fahmi, pegang dekat belakang lutut. Okey. Okey, kenapa coach betulkan pemegang ini adalah kita tidak mahu meletak pressure pada lutut kita. Sebab kita hanya nak stretchkan otot-otot yang terlibat sahaja. Alright? Alright, good job. So tadi itu adalah hip stretch dalam keadaan baring. So, aktiviti yang kedua adalah chow pose. Okey. So, coach akan tunjukkan. Okey, tadi kita dah buat puppy pose, tapi chow pose ini adalah keadaan kita duduk betul-betul di atas pergelangan. Maksudnya kita relaxkan badan kita untuk lenturkan badan. Alright. So, turun. Okey, dan kita turunkan sepenuhnya. Alright, macam tu. Okey. So apabila kita lakukan ni, kita perlu bernafas. Coach suka buat aktiviti ni sebab apa? Apabila kita melakukan aktiviti yang berat dan pada sesi akhir aktiviti, kita dapat merelakskan otot-otot yang kita dah pernah guna tadi supaya dia boleh ready untuk aktiviti pada esok harinya. Alright? So dalam keadaan tadi, kita perlu hold dalam 12 saat. So coach tunjuk lagi sekali. Alright? So make sure letakkan beban pada kaki dan lenturkan badan ke hadapan. Okey. So kalau adik-adik boleh stretch lagi ke depan, boleh. So just maksimumkan. Alright, macam ni. Okey? Okey, so Fahmi dengan Mo akan buat sama-sama dengan adik dengan kiraan 12 saat. Okey. So dalam kedudukan yang selesa, okey, turunkan hips dan reach out. Alright, good job. Yes. So, kalau nak rasakan lebih selesa, awak boleh lenturkan upper body. Yes, just biarkan relax dan tarik nafas. So, kita akan rasa lebih tenang dan otot-otot kita macam dapat energi barulah. Macam tu. So, tadi adalah chow pose.
5 episod yang sangat penuh dengan info-info dan sangat menarik. Dan saya pasti adik-adik kat rumah memang sangat seronoklah belajar daripada coach kan. Dan di sini nak cakap terima kasih kepada Fahmi, Mo dan juga coach sebab dah ajar adik-adik macam-macam. Tapi sebelum tu coach ada apa-apa pesanan atau harapan ataupun nasihat kepada adik-adik di rumah? Okey, harapan coach kecil je. Okey, memandangkan kita masih lagi dalam tempoh PKP, coach harapkan adik-adik di rumah kekal cergas walaupun pergerakan tu sedikit saja dan luangkanlah masa dalam 30 minit satu hari untuk buat gerakan, untuk melakukan aktiviti yang mengekalkan kecerdasan dan kecergasan. Tapi adik-adik, episod seterusnya esok kita akan bawakan seorang lagi jurulatih SSM yang sangat luar biasa, sangat berpengalaman. Jadi itu semua esok jam 7 pagi dalam Cergas bersama jurulatih. Tapi coach, seperti biasa, apa tagline kita? Guys, stay at the moment, enjoy the process. Bye. Didik TV KPM